Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat kepada media mengenai status terkini pandemik COVID di negeri Sabah. Berdasarkan kepada laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baharu COVID-19 di Sabah adalah sebanyak 646 kes. Dan kalau kita masih ingat, semalam ialah 678. Hari ini 646. Jadi secara bandingannya dia masih tinggi walaupun ada sedikit penurunan pada hari ini. Jumlah kumulatif ialah sebanyak 16.841 kes. Kes kematian hari ini mencatatkan 7 kes lagi. 3 di Senakan, 2 di Tawau, dan masing-masing 1 di Kota Kinabalu dan 1 di Tuaran. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, kami ingin merakamkan takziah kepada semua ahli keluarga yang terlibat. Pada hari ini juga seramai 472 pesakit telah sembuh dan telah keluar daripada hospital. Manakala seramai 3.012 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 671 orang di hospital dan 2.341 di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 73 orang dan 15 orang daripada 73 orang ini memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilators. Untuk keterangan lanjut, saya ingin baca kes jangkitan COVID mengikut daerah. Daerah yang mencatatkan kes yang paling tinggi hari ini ialah Sandakan dengan 226 kes. Diikuti dengan Kota Kinabalu 212 kes. Tadi seperti mana yang saya nyatakan awal-awal tadi, selain daripada mencatatkan kes tertinggi, di Senakan juga terdapat 3 orang yang telah meninggal dunia. Daripada 200 dan di Kota Kinabalu pula seorang telah meninggal dunia. Tawau 71 kes baru, Penampang 49, Putatan 22, Lahadatu 21, Tuaran 20 dengan seorang kes meninggal dunia, dan di Tawau tadi saya lupa bagi tahu 2 orang juga telah meninggal dunia. Keningau 12 kes baru, Sempurna 9 kes baru. Ini bermakna sembilan daerah di Sabah masih mencatatkan kes-kes baru. Dan kalau kita lihat daripada statistik yang saya telah bacakan tadi, kita lihat bahawa kes yang agak tinggi berlaku di daerah Senakan, Kota Kinabalu, Tawau, Penampang, Putatan dan juga Lahadatu. Sukacita dimaklumkan bahawa tidak ada kes baru yang di daerah-daerah berikut: Pitas, Papar, Kudat, Kinabatangan, Kutablud. Kudat 4, ya, minta maaf.
So, pitas yang tidak ada pitas, papar, Kinabatangan, Kutablud, Tongod, Kutamarudu, Telupid, Beluran, Beaufort, Kuala Penyu, Sepitang, Kunak, Ranau, Tenem, Temunan, dan Nabawan. Jadi ini adalah daerah-daerah yang tidak mencatat sebarang kes baru COVID positif pada hari ini. Kalau kita lihat ini sebagai satu cerminan kepada keadaan ataupun kedudukan penularan COVID di negeri Sabah, kita akan dapati bahawa semakin banyak daerah yang menunjukkan tren yang penurunan yang cukup baik hingga tidak menunjukkan atau mencatatkan sebarang kes yang baru pada hari ini. Dan satu lagi yang kita boleh buat pemerhatian daripada statistik yang kita beri pada hari ini, daerah-daerah di mana penduduknya tinggi adalah daerah-daerah yang menunjukkan jumlah yang agak tinggi seperti Kota Kinabalu, Sendakan, Tawau, Pinampang, Putatan, dan Lahadatu. Jadi selebihnya selain daripada Kudat yang mencatatkan 4 kes baru, lain-lain daerah nampaknya bertahan setakat ini kerana tidak menunjukkan kes-kes baru. So kalau saya boleh ulangkan, jumlah kes positif yang baru 646. Yang melibatkan 7 kes kematian, serta untuk pengetahuan juga terdapat 3 kluster baru yang dilaporkan hari ini. Kluster tersebut ialah kluster dialisis Lahadatu sebanyak 19 kes. Kluster dialisis ini ialah tempat untuk dialisis, ya. Jadi arti dia di Hospital Lahadatu. Artinya terdapat jangkitan di pusat dialisis ni, ya. Kluster penjara Sendakan juga ada kes melibatkan 39 kes, ya. Dan kluster Sapanggar 7 kes. Saudara dan saudara sekalian, jumlah katil di hospital COVID adalah sebanyak 909 katil, manakala pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC sebanyak 7,398 katil, menjadikan jumlah keseluruhan katil sebanyak 8,307. Penggunaan katil pada hari ini secara keseluruhan, ya, kalau kita jumlahkan semua katil yang boleh digunakan ialah di sekitar 36,26%. Terdapat juga penambahan 66 katil pada hari ini, masing-masing 26 katil di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, dan 40 katil di PKRC yang baru, iaitu di Dewan Masyarakat Papar. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa prihatin kepada setiap keperluan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam memastikan perkhidmatan dan rawatan di hospital berada di tahap yang optimum. Seramai 2 orang pegawai perubatan pakar tambahan masing-masing akan ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Tawau. Manakala 19 orang pegawai perubatan ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Duchess of Kent Sendakan, dan juga Hospital Sempurna serta Hospital Kunak. Sehingga kini jumlah bantuan sumber manusia yang telah diterima oleh JKNS ini di peringkat pegawai dan juga pakar, ya, ialah 52 orang pegawai perubatan pakar, ya, 52 specialists, ya.
dan 125 orang pegawai perubatan. Pegawai perubatan ini selalunya dokter lah. Ya, ya. Yang 52 pun dokter, tapi mereka adalah dokter pakar. Ya. Sukacita juga dimaklumkan, pusat kuarantin dan rawatan COVID berisiko rendah atau PKRC yang kedua bagi daerah papar telah dibuka di Dewan Masyarakat Papar mulai 3 November. Kapasiti PKRC ini boleh merawat 40 orang pesakit pada suatu masa dan dapat menampung sebahagian pesakit di PKRC Pulakop, Kinarut. Secara keseluruhannya, setakat ini Sabah mempunyai 28 PKRC, iaitu 17 PKRC di pantai barat dan 11 PKRC lagi di pantai timur Sabah. Kerajaan Negeri Sabah telah memberi komitmen untuk membantu pembukaan lebih banyak PKRC apabila diperlukan. Bagi laporan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKPD yang diperketat saya, kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau apa yang dipanggil sebagai PKPD di Taman Harmoni Sendakan yang telah bermula pada 23 Oktober dan dijadwalkan tamat esok hari iaitu 5 November 2020. Sehubungan dengan itu, sidang khas MKN bercadang, sebelum itu, sehingga 26 hari bulan Oktober 2020, melalui ujian saringan yang telah dilaksanakan oleh KKM, mengesahkan tidak ada kes baru yang direkod di Taman Harmoni Sendakan. Atas sebab itu, sidang khas Majlis Keselamatan Negara untuk menangani COVID bersetuju untuk menamatkan PKPD di PPR Taman Harmoni Sendakan pada esok hari iaitu 5 November 2020 seperti yang dijadualkan. Walaupun kita menamatkan perintah PKPD di Taman Harmoni Sendakan, tapi kawasan ini masih tertakluk di bawah SOP PKPB yang berkuasa di seluruh negeri Sabah. Bagi laporan bantuan bakul makanan, agihan bantuan bakul makanan kepada golongan sasar berjalan lancar. Sehingga hari ini sebanyak 132.936 bakul makanan telah diagihkan. Sukacita juga saya maklumkan sebanyak 64 sekatan jalan raya telah dilaksanakan yang melibatkan pemeriksaan ke atas 44,037 kenderaan. Dan daripada jumlah tersebut, 162 kenderaan telah diarah berpatah balik, manakala 30 kompaun telah dikeluarkan kerana kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRN juga telah melaksanakan 74 hebahan melalui kereta peronda. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB adalah di tahap yang tinggi iaitu 96.5%. Penguatkuasaan SOP turut dilaksanakan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 37 pemeriksaan di kawasan pantai timur dan 21 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah pula telah melaksanakan sanitasi di 4 premis, iaitu 2 di Sempurna 2 di Sempurna dan 2 di Tawau. Jabatan Penerangan Sabah pula meneruskan kempen di bawah Info on Wheels yang mendidik masyarakat mengenai perlunya kita mematuhi SOP, amalan 3W, mengelakkan 3C dan pembudayaan norma baru. Dan saya ingin melaporkan 100
Kempen itu telah dilaksanakan di 168 lokasi di 22 daerah di seluruh negeri Sabah. Oleh yang demikian, saya menyeru kerjasama daripada semua rakyat untuk kita mematuhi SOP, dan inilah cara yang terbaik kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mempraktikkan norma baru dalam kehidupan setiap hari. Dan seperti mana yang banyak kali kita tekankan, kita juga ingin nasihatkan kepada siapa-siapa yang mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19 agar segera menjalani ujian. Dan kalau kita lihat statistik bagi Kota Kinabalu dan juga Senakan, kita dapati bahawa infection ataupun ini berlaku di kalangan kontak rapat. Dan kerana itulah kita harapkan mereka yang telah berkesempatan atau berkebetulan ada bersama dengan mereka yang pada akhirnya didapati positif COVID, saya mohonlah supaya segera untuk menjalani ujian COVID-19 bagi memastikan dia tidak terus merebak kepada kawan-kawan anda yang lain. Akhirnya hari ini saya telah menerima satu soalan sahaja, dan soalan ini datang daripada bernama. Soalan berbunyi, bakalan darah kritikal di Sabah. Sejauh manakah kritikal itu? Berapa jumlah sekarang dan jumlah diperlukan? Berapa lama boleh bertahan? Mengikut siasatan dan maklum balas yang kita terima daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, pada masa ini simpanan bakalan darah dalam negeri Sabah adalah sebanyak 1,350 unit sahaja. Penggunaan dalam sehari untuk seluruh negeri Sabah sekitar 220 unit. Bilangan pendermaan darah harian pada masa ini sekitar 150 unit. Ini bermakna penggunaan melebihi daripada pendermaan darah yang dicatat setiap hari. Jika situasi ini berterusan, simpanan bakalan darah akan berada di bawah tahap yang membimbangkan dalam masa 2 minggu. Dalam arti kata yang lain, stok darah ini dalam situasi dan keadaan sekarang hanya boleh bertahan selama 2 minggu. Kerana itulah, bakalan darah yang berterusan adalah amat penting untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan, terutamanya untuk pesakit-pesakit kemalangan, talasemia dan ibu-ibu yang bersalin. Saya merayu kepada kepada penderma darah agar tampil menderma darah di hospital yang berdekatan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua NGO, NGO yang turut sama tampil ke hadapan untuk membantu, sama dalam bentuk derma ataupun dalam menyediakan makanan. Secara khususnya saya amat teruja dengan kes di mana seorang wanita telah menyediakan makanan hampir setiap hari kepada frontliners kita. Puan Rebecca kalau saya tak silap, nama dia. Dan sahabat-sahabat Puan Rebecca yang lain juga turut sama membantu beliau. Ini adalah satu amalan yang mulia, satu amalan yang baik. To Rebecca, if you are listening to us, we would like to express our heartfelt thanks to you. We are indeed very indebted to you, and I hope more people
will follow suit and continue to assist our frontliners. Frontliners are working in a very, very challenging situations. Perhaps the least that we can do to them is somewhat assist them in getting some nice food available if and whenever they have the time to eat. Terima kasih kepada semua NGO sekali lagi, orang-orang perseorangan. Dan kita harapkan lebih ramai rakyat Sabah atau rakyat Malaysia akan tampil ke hadapan membantu kita. Inilah laporan saya pada hari ini. Kalau ada soalan lagi, dipersilakan daripada media. Assalamualaikum Datuk. Yes. Sri Fazli bernama Sri. Pasal yang darah tadi, ada tak usaha dari pihak kerajaan negeri ke ataupun Jabatan Kesihatan untuk memudahkan orang ramai pergi menderma darah? Pasal kadang-kadang yang jadi isunya mereka takut COVID ni. Jadi ada tak usaha-usaha dilakukan untuk memudahkan mereka? Itu saja Datuk Sri. Terima kasih Datuk Sri telah menjawab soalan saya ya. Terima kasih. Saya ingat itu soalan yang baik. Saya menerima hakikat dalam masa keadaan sekarang ni tidak ramai yang berani untuk pergi ke hospital untuk menderma darah. Tapi di tepi saya ini ialah Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Rashid. Saya telah meminta beliau dan beliau telah memberi pengakuan akan memudahkan pendermaan darah bagi mereka yang ingin menyumbang ya atau menderma darah. Saya fikir pihak hospital boleh membuat atau ada kreativiti untuk memastikan mereka yang menderma ini bukan saja dilayan dengan baik, tetapi semasa menderma itu ditempatkan dalam situasi di mana mereka tidak terdedah kepada jangkitan. Terima kasih di atas soalan tersebut. Good evening, Datuk Sri. Yes. This is Ashwita from Code Blue. Yep. Datuk Sri, we noticed that the frontliners are also very tired and most of them are getting burnt out. Is there any form of counselling or any psychiatrists or psychologists there present in those hospitals to give them constant counselling now and then? Thank you. If I'm not mistaken, I have read this, what I call this, a press statement both by the Director of Health of Sabah as well as the Director General of Malaysia that indeed these are available and it is part and parcel of services that are being offered to the frontliners. Yeah. Thank you. Hi, Datuk. Yep. Olivia here from Newscat Times. Datuk, Sandakan and Kota Kinabalu today registered 3-digit numbers of cases. Apart from the cluster Sandakan, Penjara Sandakan, is there any reason why the number is quite high for Sandakan and Kota Kinabalu as well? Yeah. Olivia, isn't it? Yeah. Yes, Datuk. According to the feedback that we get from the Department of Health, it basically came out of close context of those that have been eventually COVID positive. So when will that happen? It will happen when they are in a cellar. Take for instance, in a gathering, yeah, among others. If you look at some of the incidents that have happened, some of them came from a wedding, yeah. Remember the akad nikah cluster at the Taman Serigaya, yeah, as well as in Kudat. Now, these are the sort of situation that will obviously facilitate, if that's the word to use, infections. So, my appeal is that please avoid any gathering that would open us to the possibility of infections. And this is where
the hospital have been, the department has been appealing to the public. It is during this time that we try to isolate ourselves. What I'm saying is that unless it is absolutely necessary, please stay at home. Avoid contacts with your friends. Now, reading from the analysis of the statistic in Kota Kinabalu, as well as Sandakan, we observe that those number or those people that have been registered or has been who are COVID positive in the number that I have just announced are close contact to those that have been infected before. Now, if you look at it, the 146 in KK, they did an analysis. They are close contacts of the 212 cases, that have, 212 cases. yeah. 14 sebabnya 6. Yeah. Sorry, out of the 146, and out of 212 cases in Kota Kinabalu, 146 are close contacts. And in Sandakan, out of the 226 cases, 121 are close contacts. So, it's obvious it's very infectious. So, kalau bolehlah, dalam keadaan kita menghadapi penularan COVID yang cukup bahaya ini, avoid gathering, avoid getting into contact with too many people at one time, because we really don't know where they are or they have already been infected or otherwise. Olivia, I hope I've answered your questions. Yes, Datuk. Another question, Datuk, on the cluster dialysis in Lahad, Datuk. So how many of them are patients, and will there be any special care for them since they have underlying Which cluster? conditions which will the dialysis? Dialysis in Lahad too, huh? Yes, Yeah. yes. Now these are the what do you call this? The statistical. The details of those who are infected. The cluster, the dialysis cluster. So Yes. it involved 4 staff nurses, a child of one staff nurse, and 14 people who sick, who went there for their normal dialysis. Yeah, patients. Datuk. Datuk. Yeah, Willy FMT. Datuk. Willy Jude from FMT. Yes. Ya, ya. Boleh tahu jumlah hari ini kluster pusat tahanan sementara ada berapa? Datuk? Let me di mana itu? Di kedua-dua, di Tawau dan juga di KK. Hari ini di pusat tahanan sementara di KK, surprisingly it is apa itu? The number is quite Cumulative positif yeah. 419. I tell you what, give me 1 or 2 minutes to here we are. Oh, Kota Kinabalu, yeah? Only 11 from Rumah Mira, yeah? That was the PTS, yeah? And then Tawau. Did you say Tawau? It's now, yeah? Tawau. Tawau, we don't have, is it? None, huh? No record, eh? For the, you're on the penjara kah ataupun ini PTS saya ni? PTS. PTS, ya. Rumah Merah 11 KK, Tawau tidak.
The statistic that I have is only Kota Kinabalu, which is 11. But don't forget, they have not been belum disaring lagi semua 100%. Ada sedikit, probably about 8% have not been, if I'm not mistaken, 8% have not been have not been tested. So there could be more. Hopefully it is what it is now lah. Sendakan pula, kalau Sendakan, just for your information, penjara Sendakan, there is a record of 34 cases today. Okey kah? Ini. Boleh? Ya, Datuk. Satu soalan lagi, Datuk. Ya. Pagi tadi pengarah MKN Sabah dia ada bagi tahu yang tahanan-tahanan di PTSD sukar dihantar balik disebabkan oleh negara yang asal mereka ni menutup sempadan. So disebabkan oleh COVID. So apa harapan kerajaan, Datuk, mungkin berkenaan hal ini untuk mengatasi hal ini? Ini soalan yang baik lah. Sebenarnya bukan saja yang penerima itu tutup sempadan, kita pun tutup sempadan. Ya? Jadi sama-sama tutup sempadan lah hari ini dia. Tapi selain daripada itu juga, tidak ada kapal atau pengangkutan yang sedang beroperasi di dua tempat inilah. Jadi nampak gaya kita akan tunggu sehingga keadaan ini bertambah baik, dan apabila kita membuka sempadan semula, and hopefully diorang pun buka sempadan, dan waktu itulah kita dapat menghantar mereka yang pada masa ini sedang ditahan di pusat di Rumah Merah. Ya. Thank you, Datuk. So saya ingat kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tengok ini makin lama makin kurang dia punya ni. Apapun, terima kasih. Kalau ada apa-apa yang terlupa, tanya. Datuk Seri. Yes. Datuk Seri, Syikin dari Sinar Harian. Yes, Syikin. Datuk Seri, Putatan dan Penampang setakat ini mencatat sehingga 40 lebih kes. So adakah dia sama macam Sandakan dan KK yang kontak rapat juga kah atau macam mana? Setakat ini begitulah dia punya penjelasan lah. Kerana jangan lupa, kalau walaupun kita bilang ini KK, tetapi KK ini dikelilingi oleh Putatan dan juga oleh Penampang, ya. Jadi dari segi sosialisasi, ya, kecuali mereka itu tidak merantai sempadan, kita akan secara logiknya akan timbul masalah yang sama seperti yang berlaku di bandar-bandar atau di tempat-tempat yang mempunyai kependudukan yang tinggi lah. Dan Putatan dan Penampang yang berada di pinggir bandaraya Kota Kinabalu sudah pasti mempunyai penduduk yang juga tinggi. Jadi setakat ini mengikut rekod kita, ini semua berlaku atas sebab kontak rapat. Datuk Seri Syah daripada Sarawak ni. Boleh lah, boleh. Okey Datuk. Terima kasih Syikin. So, sekali lagi saya ingin rakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang hadir. Dan mudah-mudahanlah kita berdoalah sama-sama agar penularan di Sabah ini akan kita dapat hentikan, dan mudah-mudahan dalam hari-hari dan minggu-minggu yang mendatang kita akan melihat tren yang menurun, insya-Allah. Dan ini hanya boleh berlaku sekiranya semua bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa sambil kita sendiri sebagai rakyat biasa mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.